InsyaAllah kita sambung lagi hadis berkenaan fadilat solah. Ini bab pertama, kelebihan solah. Hadis yang ketiga. Hadrat Abu Usman rahmatullah ta'ala berkata, saya berada bersama Sayyidina Salman radhiyallahu an di bawah sepohon pokok. Beliau memegang sebatang dahan kering dari pokok tersebut lalu menggoncang-goncangkan dahan tersebut sehingga daun-daun pada dahan itu gugur. Kemudian beliau berkata kepada saya, wahai Abu Usman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini? Saya bertanya, beritahulah mengapa kamu berbuat begitu. Beliau menjawab, beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadapan saya semasa saya bersama-sama baginda SAW di bawah sepohon pokok. Baginda SAW telah mengambil sebatang dahan kering dari sepohon pokok lalu melakukan sebegini sehingga semua daun gugur. Kemudian baginda SAW bertanya kepada saya, Salman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini? Sahutku, beritahulah mengapa Tuan berbuat begitu. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang Islam mengambil wudu dengan sempurna, kemudian dia menunaikan solah 5 waktu, maka gugurlah dosanya seperti gugurnya daun-daun ini. Kemudian baginda SAW membaca ayat yang berikut. Wa aqimis solah tarafin nahari wa dhulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah solah pada 2 bahagian siang, yakni pagi dan petang. Dan pada ketika yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu, yakni terutamanya solah, akan menghapuskan dosa. Perintah-perintah Allah Ta'ala yang demikian menjadi peringatan bagi orang yang ingin mendapat peringatan. Surah Hud ayat 114. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tabarani. Keterangan amalan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu anhu merupakan satu contoh amalan yang paling kecil bukti kecintaan para sahabat radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah SAW. Apabila seseorang dalam percintaan, maka setiap gerak-geri orang yang dicintai akan disukai dan hati juga ingin melakukan setiap perkara menepati seperti yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Seseorang yang pernah mengecapi kelazatan cinta sahajalah yang mengetahui hakikat ini. Dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, biasanya para sahabat radhiyallahu anhu akan menunjukkan tingkah laku baginda SAW sama seperti semasa baginda SAW bersabda. Memang sukar sekali untuk mencatatkan kesemua hadis yang menerangkan kepentingan solat dan pengampunan dosa melalui amalan soleh. Sebelum ini juga telah dinyatakan pelbagai riwayat tentang perkara ini. Para alim ulama telah membatasi keampunan itu kepada dosa kecil sahaja sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini. Namun hadis ini tidak membataskan dosa kecil atau besar. Sebaliknya hanya menyebut dosa secara umum. Semasa mengajar, almarhum ayah saya telah memberi 2 sebab utama berhubung dengan perkara di atas. Pertama ialah tidak mungkin seseorang mukmin akan membiarkan dirinya menanggung dosa besar secara berterusan. Sebagai seorang Islam, pertama sekali sukar untuknya melakukan dosa besar, dan sekiranya dia telah melakukan dosa besar, maka jiwanya tidak akan berasa tenang tanpa bertaubat. Inilah tuntutan sifat sebagai seorang Islam yang sejati. Apabila berlaku dosa besar, maka dia tidak akan berasa tenang selagi tidak dibesarkan dengan tangisan dan penyesalan. Sebaliknya dosa kecil biasanya tidak disedari dan kekal ditanggung oleh kita. Dosa kecil ini akan terampun dengan solat dan amalan ibadat yang lain. Sebab yang kedua ialah seseorang yang mengerjakan solat dengan ikhlas, menjaga adab-adab dan perkara-perkara sunat, maka dengan sendirinya dia bertaubat dan beristighfar berkali-kali. Dalam doa di akhir tahiyat sendiri terdapat taubat dan istighfar. Antara doa-doa tersebut ialah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tiada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau Maha. Ampunkanlah dosaku melalui keampunan, maka engkau ampunkanlah dosaku melalui keampunan yang ada di sisimu.
Kasihanilah aku ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam riwayat ini juga terdapat perintah supaya mengambil wuduk dengan sempurna. Mengambil wuduk dengan sempurna membawa maksud bahawa kita hendaklah mengambil tahu dengan pasti adab-adab dan sunat-sunat wuduk dan mengambil berat mengamalkannya ketika mengambil wuduk. Misalnya bersugi ialah salah satu sunat wuduk, tetapi umumnya ia tidak diberi perhatian lagi. Sedangkan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa solah yang dikerjakan dengan bersugi adalah 70 kali lebih baik daripada solah yang dikerjakan tanpa bersugi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, hendaklah kamu mengambil berat tentang bersugi, kerana bersugi mempunyai 10 faedah. Pertama, membersihkan mulut. Kedua, menjadi sebab keredaan Allah Ta'ala. Ketiga, menyebabkan kemarahan syaitan. Keempat, Allah Ta'ala dan para malaikat mengasihi orang yang bersugi. Kelima, menguatkan gusi. Keenam, menghilangkan gelima. Ketujuh, mewangikan mulut. Kelapan, menghapuskan safra, iaitu sejenis penyakit. Kesembilan, menguatkan pandangan mata. Dan kesepuluh, menghilangkan bau busuk mulut. Selain daripada semua kelebihan di atas, bersugi adalah sunnah Rasulullah SAW. Para ulama telah mencatatkan bahawa terdapat 70 faedah dalam bersugi. Salah satu daripada faedah itu ialah dapat mengucap kalimah syahadah ketika meninggal dunia. Sebaliknya terdapat 70 kemudaratan dalam mengambil candu, iaitu dadah. Salah satu daripada kemudaratan itu ialah lupa kalimah syahadah ketika meninggal dunia. Terdapat begitu banyak hadis yang menyatakan kelebihan mengambil wuduk dengan sempurna. Pada hari kiamat kelak, anggota-anggota wuduk akan bersinar dan bercahaya sehingga menyebabkan Rasulullah SAW dengan serta-merta mengenali para umatnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, kita amal dan sampaikan kepada saudara kita, tidak ada majlis insya-Allah.